sebenarnya untuk membuatkan jin tuh ada dalam rumah, tak payah di big box. Masuk rumah, jangan baca bismillah, confirm jin akan ikut masuk ke rumah. Halo teman-teman, bertemu lagi dalam video kali ini. Oke, kali ini saya akan buat react ataupun buat review tentang satu video yang sedang meletup di media sosial sekarang, yaitu video seorang YouTuber Prince Smith. Oke, video dia tentang di Big Box. Oke, di Big Box ini sebuah kotak misteri mistik yang dibeli oleh Prince Smith di eBay, kalau tak silap saya. Dan saya tengok di Big Box ini dia banyak version, ada yang murah, ada yang mahal. Oke, mungkin beza dia. Kalau yang murah dapat gangguan biasa-biasa kot. Kalau yang mahal dapat gangguan yang wow. Siapa tahu kan. Oke, so page-page besar Malaysia ini pun banyak viral kan pasal kisah ini. Actually benda ni dah berlaku setahun lepas tapi baru viral sekarang. Oke. So hari ini saya akan kupas tentang video dia tuh, tapi saya tak akan masukkan video dia kat sini. Kalau korang nak tengok boleh pergi ke channel Prince Smith, oke. Tengok kat situ yang full version punya. Oke, so kisah ni sebenarnya bermula apabila Prince Smith ni dia telah membeli satu kotak yang dinamakan di Big Box. Oke, dia beli ke eBay. Dan kalau dalam bahasa Yahudi, di Big ni sesuatu yang misteri lah. Oke, kalau tak silap saya, korang Google sendirilah. Oke, so bila dia dapat kotak tu di Big Box tu, dia unbox dan dia gangguan tu sebenarnya start bila dia buka kotak tu. Oke, lebih kurang macam kalau dalam kepercayaan orang kita ni, orang Melayu kan, orang Malaysia, kalau kita jumpa something kat tepi laut ke, botol kaca ke, kotak apa-apa, jangan sesekali gatal tangan nak buka, nak ambil dan tengok isi dia. Takut benda tu saka ke, jin ke, apa benda yang orang buang dalam tu. Oke, orang pergi berubat, lepas tu bomo atau ustaz kemasukan dalam botol, dia buang, dan kita buka benda tu. So sebenarnya Prince Smith ni video dia lebih kurang macam tu. Oke, konsep dia hampir sama. So apabila dia buka kotak tu, gangguan dia start dari situ. Oke, sebelum kita pergi ke topik yang selanjutnya, mesti korang tertanya-tanya, pendirian saya apa? Video ni fake ataupun real? Oke, saya husnuzon, saya bersangka baik. Sebab video-video ni, menurut yang saya tengok, dia ada banyak version. Tahu, korang kena tengok dari start sampai yang latest punya lah. So, sebelum tu kita akan bercerita gangguan ni sebenarnya dia ada beberapa fasa dia. Ada beberapa fasa. Biasa fasa pertama ni kita akan rasa macam tak selesa. Kalau kita tinggal kat rumah, macam kita rasa ada yang sedang memerhatikan kita. Tak adalah gurau. Kita rasa macam ada yang tengok aku ke. Lebih kurang macam itulah. Itu. Ataupun kadang-kadang kalau kita lalu ke pintu ke, kita rasa macam ada benda kat belakang. Kita tengok, tak ada apa. So itu adalah satu tanda-tanda awal lah gangguan. Yang kedua kita akan start dengar bunyi-bunyi. Contohnya bunyi guli melantun, guli dibaling ke, ataupun batu dibaling ke dinding, ataupun bunyi yang asing bagi kita, kita tak pernah dengar ke, ataupun benda tu. Contohnya kat rumah tu kita seorang diri ke, ataupun kita tinggal di apartmen paling atas ke, tiba-tiba ke atas ada bunyi ke, tak kepelik kan.
Itu adalah tanda yang kedua. Yang ketiga, bila tanda-tanda itu dah berlaku, ketiga ni pula kita akan rasa kehadiran dia tahu. Contoh kita boleh kita tengah tidur, kita boleh nampak something. Contohnya lembaga hitam sekilas pandang, okey. Contohnya kita tengah tengok ke sesuatu sudut, ke tiba-tiba kita ternampak macam kita tengok kali kedua dah tak ada. Ataupun yang paling kerap berlaku, saya percaya ini ramai yang kerap berlaku, barang di rumah kita tu dialihkan. Okey, hari ini kita letak contohnya barang mainan kat sini, tiba-tiba esok kat sana. Okey, ataupun anak patung ke patung mainan ke kita letak kat sini, tiba-tiba esok kat sana. Siapa yang main kan? Ataupun yang paling teruk apabila kita tidur di bilik, esok kita bangun dekat ruang tamu, itu pelik. Okey, kecuali kalau engkau memang suka berjalan waktu tidur, itu no comment lah. Okey, itu kena jumpa doktor. Okey, so bergantung kepada video Prince Smith ni. Saya husnuzon sebab saya tengok dia macam agak terseksa sebenarnya. Kalau kita tengok dari awal sampai ke akhir, dia terlalu banyak perubahan dalam diri dia. Dari seorang yang terurus kepada seorang yang agak serabai, kurus. So, bagi saya, benda tu bukannya senang nak buat. Okay? Dan apa yang saya cakap tadi, tanda-tanda pasal gangguan tu, benda tu berlaku dan Prince Smith. So, saya tak berani nak mendidakkan video dia tu, wallahualam kalau betul, betul lah. Tapi kalau ada yang cakap fake ke, dia buat-buat ke, saya no comment lah. Sebab saya lebih memilih untuk husnuzon. Okay. Dan apa yang berlaku selepas itu, dia panggil ustaz untuk bersihkan rumah dia. Dan sebenarnya di situ pun kita boleh tengok video itu, ada interaksi dia dengan makhluk tu lah, okay, jin tu. Dan sebenarnya kalau kita nak tahu dalam diri seorang tu ada gangguan ke tak, pergilah berubat, okay. Cari Darul Shifa ke, ustaz ke. Janganlah kau nak pergi cari bomo. Yang nak percaya bomo tu buat apa? Bomo tu 2x5 aja, tembelang je, tak pecah lagi. So berbalik kepada video tu, sebenarnya kalau video tu betul, Prince Smith memang dia sedang hadapi masalah yang sangat besar lah. Okay, benda tu bukan main-main. Sebab benda-benda yang berkaitan dengan alam mistik, alam gaib, misteri ini, kita jangan buat main, babe. Okay, kalau kita terkena benda tu, sekali kena benda tu, bukan senang nak buang. So, bagi saya kalau benda tu betul, Prince Smith kena dapatkan rawatan yang lebih kerap lah. Jumpa ustaz ke, ruqyah ke, minum air tawar ke, okay. Dan sebenarnya untuk membuatkan jin tu ada dalam rumah, sebenarnya tak payah di big box. Masuk rumah, jangan baca bismillah. Okay, confirm jin akan ikut masuk ke rumah. Sebenarnya bila kita menerima gangguan, kita akan lebih diganggu apabila kita merasa takut sebab biasanya bila kita takut, badan kita akan mengeluarkan satu aura negatif dan makhluk halus ni akan menyerap, okay, ataupun menggunakan aura negatif kita tu untuk membuatkan dia lebih kuat kalau biasa bunyi-bunyi je, okay, lepas tu gerakan barang. Bila kita terlalu takut dan takut, aura negatif yang terkumpul di rumah tu dia semakin membuatkan benda tu jadi kuat tau. So dia boleh menonjolkan diri selepas tu. So biasa kalau kita nak mengelakkan daripada kena benda-benda macam tu, kita kena lebih berani lah, okay. Tapi berani bukan bermaksud kita kena mendabik dada, okay, jadi sombong ke apa, tak. Maksud saya berani ni kita tak tunduk kepada dia dan kita percaya yang
sebenarnya Allah Ta'ala yang maha berkuasa dan boleh memberikan pertolongan kepada kita. Dan biasanya dalam Islam, kalau dalam Islam kita ada ayat suci Al-Quran. Oke, contohnya kita baca ayatul kursi sekali, baca selawat 33 kali, oke, dan baca 3 kul. So benda-benda macam tu dia akan boleh menguatkan dalaman kita, mengeluarkan aura positif, boleh melindungi kita daripada gangguan-gangguan tu, boleh menghalau sebenarnya, oke. So sebenarnya berbalik kepada diri kita, cara penerimaan kita macam mana. Kalau kita terlalu takut, benda tu senang mengganggu kita, oke, dia boleh jadi lebih ganas. Sebab saya ada pengalaman dulu waktu dekat sekolah menengah, waktu SMK. Dulu saya tinggal di asrama. Waktu tengah makan maghrib ada seorang budak tingkatan 1, perempuan lah. Dia kena histeria. Oke, ini depan mata nih. Bukan cerita rekaan ke apa. Bila orang yang real kena histeria nih, tak tahu nak cakap macam mana. Korang bayangkan budak tingkatan 1 dipegang ataupun cuba ditenangkan oleh senior-senior tingkatan 6. Yang dekat 10 orang pun masih gagal nak ditenangkan. Ini histeria tau. So kalau betul-betul in real memang teruk. So berbalik kepada video Prince Min tu, saya harap dia cepat sembuh lah. Dia boleh melakukan sesuatu untuk membuatkan dia lebih okey, lebih sihat. Dan saya doakan dia semoga cepat sembuh. Kita sama-sama doakan. Apapun pasal video dia tu, saya bersangka baik lah. Okay? Saya bersangka baik sebab sebenarnya benda-benda mistik, sihir ni banyak berlaku dalam kalangan kita ni, masyarakat kita. Okay? Sebab dah ramai yang mati pasal sihir, pasal mainan jin, gangguan jin. Benda tu bukan main-main, benda tu serius bagi saya. Bagi orang benda tu macam alah, Prince Min tu sebenarnya dia content creator kan. Dia buat konten untuk channel dia. Yes, dia YouTuber macam saya juga. Cuma bagi saya benda tu sangat serius, okay? Sebab dah melibatkan dua alam yang berbeza, alam manusia dan alam jin ni. Alam kejahatan, ada iblis, apa semua. Benda-benda macam tu kalau kita tak tangani dengan cepat, kita boleh diserang dengan kecelaruan yang melampau lah. Okay? Mungkin kena anxiety, depression, kemurungan. Benda-benda macam tu biasa dia berkaitan tau. Ada orang cakap depression sebab dia tak kuat agama lah, depression sebab masalah lah. Tapi yang orang selalu terlepas pandang depression, anxiety semua, kemurungan, ada juga yang disebabkan oleh gangguan-gangguan ni. Dia terdengar bisikan lah, suruh bunuh diri lah, apa semua. Itu semua mainan syaitan, jin. So bagi saya kita kena lebih positif. Kita kuatkan dalaman kita ni, dalam diri kita ni. Luaran saja kuat tak cukup, dalaman kena kuat. Sebagai contoh saya buat konten explore abandoned place, tempat-tempat terbengkalai. Saya kena ready, bersedia dari segi fizikal, jasmani, rohani saya, luaran, dalaman, semua kena ready. Tak boleh main terja. Okay? Bukan nak cakap besar, tapi kita nak masuk sesuatu tempat tu, kita bawa otak, jangan bawa pisau. Okay? So untuk kali ini itu saja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, like, share dan komen video saya ni. Akhir kata, terima kasih sebab view. So hari ini itu saja. Thank you.